Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Borak Anak Muda BAM. Dan sekali lagi, Belanjawan 2023 akan dibentangkan pada 24 Februari oleh Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu harapan terhadap Belanjawan 2023 semakin tinggi kali ini dengan keadaan ekonomi yang berhadapan pelbagai cabaran sehingga dirasai di peringkat global. Kita juga dapat rasakan kemahuan setiap sektor mahu memulihkan ekonomi masing-masing dan berharap dapat diberikan keutamaan dalam Belanjawan 2023 kali ini. Rakyat berharap belanjawan ini bukan lagi sekadar gulu-gulu politik dan mahu pulihkan poket ekonomi dengan segera. Sekarang ini kita nak teliti apa langkah yang boleh dilaksanakan dalam mengimbangi antara membantu rakyat dan menjaga poket kerajaan dalam aspek mengawal fiskal kerajaan. Dan sudah bersedia bersama saya dalam BAM jam ini untuk kita fahami lebih mendalam apa yang beliau mahukan saat dihimpit isu kos sara hidup dan bagaimana kerajaan akan beri tumpuan utama kepada usaha menangani isu kos sara hidup dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat nanti adalah merupakan Daniel Abdul Majid, merupakan ahli politik, dan kita ada juga bersama Melia Azizi, aktivis politik. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi menyertai saya untuk membincangkan isu ini di mana isu kos sara hidup bukan suatu perkara yang baru. Kita lihat sentiasa ada usaha dan program yang dilaksanakan untuk mengawal isu ini dan menangani masalah yang menjadi antara tekanan berat kepada kehidupan rakyat sekian lama. Kita lihat inflasi, kenaikan harga barang, masalah gaji, peluang pekerjaan amat berkait rapat yang juga mempengaruhi sebahagian besar dalam permasalahan kos sara hidup kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga komited untuk menjadikan isu kos sara hidup sebagai keutamaan kerajaan. Jadi kita nak check in status ekonomi negara ini yang dikatakan mencerminkan setiap hasil yang diusahakan oleh kerajaan. Sejauh mana kita dapat lihat tahap ketersediaan dan kecekapan kerajaan dalam menangani perkara ini dan apakah cabaran yang dihadapi dan tamparan hebat yang dirasai rakyat terutama anak muda ketika ini. Mungkin kita mulakan dengan Syamilia dulu. Baik, terima kasih diucapkan kepada pihak Awani kerana menjemput saya untuk pagi ini berbicara tentang isu yang paling kritikal saya kira kepada anak muda khususnya yang sebenarnya baru melonjak kepada kehidupan baru dan baru mahu memulakan kehidupan dari segi pekerjaan, kehidupan bersama pasangan dan sebagainya. Jadi bila bercerita tentang kos sara hidup, yang paling penting sekali adalah bagaimana kami boleh untuk sustain tentang apa yang kami ada pada waktu sekarang. Macam contohnya isu gaji. Sebelum kerajaan lepas kita ada mention tentang bagaimana untuk menaikkan isu gaji ini dalam membantu juga bagaimana mendepani cabaran krisis ekonomi yang akan berlaku pada waktu dan yang pada ketika ini iaitu tahun 2023. Dalam masa yang sama, kita tak lupa juga kepada ibu-ibu yang mungkin berbelanja di kedai runcit dan juga keluarga-keluarga yang mungkin memerlukan makanan seharian dalam meneruskan kehidupan mereka untuk mendapat sesuap nasi. Sebab kalau kita perasan sekarang memang terlalu banyak bantuan ataupun menu seperti menu rahmah ataupun sebagainya dilaksanakan, tetapi adakah itu adalah penyelesaian terbaik kerana itu merupakan antara jangka pendek, solution jangka pendek yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Tetapi selepas itu, apakah inisiatif ataupun perkara yang boleh dilakukan supaya orang-orang di bawah seperti kami, rakyat makin, boleh meneruskan kehidupan walaupun dalam keadaan yang melalui krisis 2023 yang dijangka amat buruk ini. Dalam masa yang sama juga, sentiasa mengharapkan, sebagai anak muda sentiasa mengharapkan ada polisi yang lebih sistematik dan juga berpandukan ke arah spesifik kepada golongan belia dan belia juga besar daripada golongan tercicir, golongan yang mungkin terlepas pandang ataupun golongan yang memang betul-betul memerlukan bantuan di dalam luar bandar dan juga bandar. Mungkin itu antara awal daripada apa yang dikatakan oleh sebentar tadi daripada moderator. Silakan. Baik, seperti yang Syamilia berkatakan tadi bahawa golongan anak muda ni adalah antara golongan yang selalu tercicir daripada segala perkara. Bagaimana pula dengan Daniel? Apa pandangan Daniel mengenai isu kos sara hidup yang terjejas terutama kepada rakyat, terutama kepada anak-anak muda sekarang ini? Okey, terima kasih pertama sekali kepada pihak Awani kerana sudi menjemput saya untuk berada dalam pentas ini.
Okay, straight to the point. Bagi saya, pendapat saya kalau kita bercakap tentang isu kos sara hidup, dua benda utama yang kita perlu ketengahkan, iaitu inflasi dan juga pendapatan bulanan. Tak kisahlah itu anak muda ke ataupun orang yang pertengahan umur ataupun sebagainya. Dan cabaran kerajaan yang sedia ada sekarang adalah untuk menguruskan hal inflasi dan juga hal gaji semasa pasca pandemik COVID-19, di mana ramai majikan yang nak buang pekerja, tapi kerajaan kita nak enforce untuk ambil pekerja. Sebab apa? Dah lambakan sangat. Kalau saya dari segi anak muda, terlampau banyak sangat graduan yang bila grad tak ada kerja. Jadi bila grad tak ada kerja, nak sara hidup, kena pula dengan masalah inflasi. Jadi bagi pendapat saya, itulah antara cabaran dan juga tamparan yang kalau ikut Puan Moderator tanya tadi, itulah antara cabaran utama kerajaan sekarang. Dan antara solusi untuk menyelesaikan masalah ini ada sebenarnya tersenarai dalam bajet 2023 baru-baru ini, di mana mereka ingin memberikan satu skim kepada pekerja-pekerja untuk enforce pekerja ni ambil pekerja baru, walaupun majikan, untuk bagi tahu majikan untuk ambil pekerja dengan cara mereka memberikan subsidi gaji selama 6 bulan. Jadi ini antara inisiatif kecil yang diambil oleh kerajaan perpaduan untuk pertama sekali menyelesaikan isu lambakan graduan. Kedua, antara isu inflasi. Kalau kita nak bercakap mengenai inflasi ini, dia berkenaan dengan supply and demand. Kita tak boleh nak terus turunkan harga barang macam tu saja. Sebab apa? Kalau kita tengok satu contoh yang sangat mudah. Orang kata Starbucks tu mahal. Dan bila Starbucks tu mahal, saya silap Rafizi ada sebut dalam pernyataan dia, kita kalau benda tu mahal, secara normal je kita tak pergi belilah kan. Tapi masalah dia, Starbucks tu mahal, orang masih beli dan orang komplain Starbucks tu mahal. So, how is a minister going to take action dekat Starbucks sedangkan dia tak ada masalah, dia memenuhi segala kriteria tapi masyarakat masih pergi beli. So this is the question we should ask the community about. I mean, like, what do you really want? Do you really want to save your money or you want to enjoy a pretty good lifestyle? Do you really able to actually go and enjoy that kind of lifestyle? So itulah sebagai permulaan saya rasa. Baik, seperti yang Daniel cakap tadi mengenai antara inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perpaduan, kalau kita nak reflect balik, iaitu Perdana Menteri ada pernah cakap iaitu sebelum ini ia tidak terikat dengan bajet terdahulu tetapi ia akan mengambil kira dalam perangkaan bajet baru nanti. Jadi peruntukan kos, kalau kita tengok balik peruntukan kos untuk sara hidup melalui bajet 2023 yang dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini pada Oktober lalu, dia telah memperuntuk sebanyak 50 bilion ringgit untuk kos sara hidup. Ini termasuk juga dengan kos pengangkutan, pengedaran barang, iaitu barang perlu iaitu RM200 untuk 23 kawasan baru. Selain itu, ada juga program jualan murah keluarga Malaysia yang mendapat potongan sehingga 20%. Insentif lain termasuk pengajian perkesok RM600 hingga RM750 sebulan dan dibayar untuk tempoh 3 bulan kepada majikan dan 70,000 peluang pekerjaan. Kalau saya senaraikan, memang banyak lagi dengan bantuan MyStep gaji RM1,500 hingga RM2,100. Ini adalah inisiatif khusus untuk kos sara hidup sebelum ini. Mungkin boleh kongsikan, Daniel boleh kongsikan, adakah bantuan program ini sesuai untuk diteruskan dalam bajet akan datang ini atau perlu ditambah baik lagi? Dan macam mana bantuan ni kita nak absorb elemen-elemen yang menawarkan solusi terbaik mengikut keadaan isu semasa? Bagaimana, Daniel? Okey, bagi pendapat saya, semasa bajet ini diumumkan, bantuan-bantuan ini hanyalah di-enforce ataupun masih ada setengah yang masih belum di-enforce lagi. Jadi tidak salah untuk kerajaan sekarang meneruskan apa yang telah dibincangkan ataupun dibawa ke pentas parlimen oleh kerajaan sebelum ini. Di antaranya adalah benda-benda yang Puan Moderator cakap sebentar tadi. Dan kalau kita nak tengok, kalau kita nak tambah baik, kita boleh tambah baik dari segi kita kena kenal pasti target group apa yang mengalami masalah sekarang. Adakah golongan B40, golongan M40, target group dia. Kalau saya nak klasifikasikan dekat sini, ada beberapa usaha yang telah diambil oleh kerajaan sekarang, iaitu step pertama mengumpul data. Yang mana kalau kita tengok Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dia kata data is the first step to actually tackle all the problems, and they have already launched DOSM.government.my untuk collect semua data yang ada dan tengok target group mana yang perlukan lebih banyak perhatian. Dan bagi pendapat saya, antara usaha yang terbaik seperti yang saya katakan tadi adalah RM70,000 yang diorang peruntukkan untuk
berkesu selama 3 bulan beri kepada majikan itu adalah antara benda yang saya rasa perlu diteruskan. Kerana sekarang saya bercakap dari segi golongan profesional. Saya graduan, saya bekerja sebagai engineer. Banyaknya graduan-graduan ni yang bila dia dah graduate daripada golongan profesional, dia susah nak dapatkan pekerjaan. Bila mana disusahkan nak dapat pekerjaan, bila mana kerajaan campur tangan, majikan-majikan ni kata, oh kami tak mempunyai bajet untuk membayar graduan-graduan profesional sebegini. Jadi antara usaha yang diambil kerajaan adalah, okey tak apa, kita bagi use a few months untuk subsidizekan dia orang punya gaji, you take them as your employee. And I think this is a good thing yang mana kerajaan dah pun buat dan dah pun berjalan. Itu yang pertama. Kedua, kita nak tengok isu gaji minima juga yang mana banyak lambakan graduan yang hanya mengharapkan RM1,500 gaji minima. Persoalannya sekarang, gaji minima itu cukupkah dengan kadar inflasi sekarang? Bagi saya, jika kerajaan nak memberikan bantuan yang sangat banyak pun takkan boleh cukup kalau kadar inflasi tidak dikawal pada tahap yang orang kata selesa. Jadi kadar gaji ni, selagi banyak inflasi tu, gaji tu sepatutnya naik seiring dengan inflasi, baru rakyat tak tertekan. Ni tak, gaji minimum masih tetap pada 1,500 tapi inflasi naik melampau. Itu yang menjadi persoalan. Bagi saya, kalau nak ikut letak dalam bajet 2023 adalah satu sistem yang mana kita boleh bergerak seiring pendapatan rakyat dengan kadar inflasi semasa. That's one solution. Second solution is that you fix a system untuk gaji rakyat, untuk kadar gaji minimum, dan pada masa yang sama you letak ceiling inflasi yang mana dalam range. Okey, inflasi dalam range, kalau nak ikut sekarang kadar inflasi 3.8%, yang mana pada bulan lepas, 2 bulan lepas 4.2%, kalau ikut sekarang 3.8%, which is good, dia sedang menurun, tapi kalau nak ikut kadar yang selesa adalah 3.3%. So kerajaan perlu ada step by step macam mana nak tackle every problem kalau kadar inflasi dah cecah kadar selesa ataupun kadar yang sepatutnya ada pada satu negara itu. Itu adalah antara dua perkara, iaitu kita melihat data dan angka, termasuk juga dengan yang kedua iaitu isu gaji dan banyak lagi. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan kita untuk kita lihat pendapat Syamilia pula, Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda BAM dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai isu kos cara hidup yang banyak menjejaskan iaitu poket anak muda. Jadi kita nak lihat iaitu antara perkongsian lain bajet 2023. Tadi Daniel ada kongsikan antara dua perkara yang kita harus teliti. Apabila kita ingin merangka bajet ini, kita harus lihat antara isu-isu yang terkini iaitu data, angka-angka ini untuk kita teliti apakah permasalahan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, kita perlu lihat juga sumber gaji, pendapatan di kalangan anak muda, dan bajet belanjawan bajet 2023 juga ni antara lain yang diharapkan dapat menyediakan ruang baru kepada golongan miskin dan muda untuk menjana pendapatan tambahan. Jadi Syamilia, apakah inisiatif yang terbaik dan boleh dilakukan segera dalam membuka peluang kepada rakyat untuk meningkatkan pendapatan bagi meimbangi kesan inflasi iaitu kenaikan harga barang melalui belanjawan 2023 ini? Baik, macam seperti tadi moderator dia mention tentang bantuan sebelum ini daripada kerajaan lepas, di mana saya kira ada beberapa bantuan itu boleh diteruskan. Sebagai contohnya platform jaminan kerja. Contohnya macam kita, memang ada antara rakan-rakan yang mungkin berpeluang untuk mendapatkan kerja ataupun ada bantuan dari segi kawan-kawan yang berada dalam mana-mana syarikat. Tetapi bagaimana pula rakan-rakan yang mungkin sudah habis belajar and then dia adalah salah-satunya tonggakkan kepada keluarga untuk bekerja dan menyara keluarga tersebut. Jadi inisiatif jaminan kerja yang pernah dilakukan sebelum ini boleh teruskan. Dalam masa yang sama membantu juga rakan-rakan mencari platform lain. Dalam masa yang sama juga memberi mereka at least
untuk survive dalam fasa-fasa tertentu. Sementara mendapat pekerjaan dan gaji yang seperti dikatakan oleh Daniel sebentar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua pula, apabila kita melihat dalam keadaan sekarang, kehidupan kita lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi. Di mana kalau perasan, anak muda sekarang lebih tertumpu kepada perniagaan di dalam talian dan perniagaan mereka boleh diteruskan melalui hanya satu live ataupun hanya beberapa duduk di rumah, tetapi mereka boleh untuk menjual apa saja mereka lakukan. Mungkin daripada satu boleh tackle anak-anak muda ini untuk meneruskan program-program bagi perniagaan sederhana, mikro dan kecil supaya mereka ini terus untuk memberi passion untuk terus mencipta peluang pekerjaan, bukan sahaja menunggu tetapi mencipta juga peluang pekerjaan kepada anak muda yang lain di luar sana dengan beberapa dana yang boleh diberikan daripada Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Perusahawanan yang ada sekarang ini. Itu antara inisiatif yang boleh dilakukan. Macam sebelum ini pun memang pernah ada. Macam saya katakan, kita perlu meneliti sistem, golongan ataupun segmen yang boleh difokuskan. Memang kita letakkan kepada B40. Tetapi dalam B40 ni ada pelbagai ragam dan karenahnya juga yang perlu kita cater. Ada yang mungkin memfokuskan kepada pendidikan, ada yang mungkin memfokuskan kepada perusahawanan, ada yang mungkin memfokuskan kepada teknologi dan sebagainya. Jadi di setiap kementerian perlu ambil peranan dan melihat semula kepada anak-anak muda yang mungkin baru nak menginjak kepada dunia baru supaya diberikan peluang dalam menyebarkan ataupun meluaskan semula apa yang mereka ada dalam kelompok mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin saya juga seorang graduan, baru sahaja grad Mac 2021 dan saya melihatkan bagaimana situasi, bagaimana anak muda tidak mempunyai peluang pekerjaan berdasarkan program yang mereka ada. Contohnya belajar sebagai finance tapi susah untuk mendapatkan pekerjaan kerana sistematik ataupun perkara-perkara yang berlaku antara untuk menerima pekerjaan, menghadiri interview dan sebagainya itu ada beberapa perkara yang tidak boleh membantu mereka untuk menembusi pasaran tersebut. Jadi mungkin boleh dilihat semula kepada kementerian yang sedia ada supaya sama ada kerjasama antara KPT dan juga industri juga boleh membantu untuk menyelesaikan masalah ini supaya anak-anak muda yang mungkin belajar dalam bidang tersebut boleh untuk meneruskan bidang mereka dan menyara kehidupan mereka pada masa akan datang. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan Malaysia Madani. Ini adalah antara inisiatif baharu juga selain dialog Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan tidak lama lagi. Malaysia Madani adalah sebagai dasar yang terdiri daripada 6 tonggak dan agenda dasar kerangka Madani bukan sahaja memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan memenuhi keperluan semasa negara tetapi turut menyentuh mengenai pencorokan masa depan serta memenuhi potensi rakyat dan negara. Jadi Syamila, bagaimana usaha menyelesaikan masalah rakyat untuk tangani inflasi, kenaikan kos sara hidup yang dapat dilakukan melalui Malaysia Madani ini? Kalau kita tengok kepada logo ataupun mereka punya penjelasan tentang Malaysia Madani tersebut, ada satu bulatan di dalam logo tersebut yang menceritakan tentang kesepakatan perpaduan antara pelbagai kaum dan juga pelbagai agensi dan sebagainya. Dan saya mengambil kira logo tersebut untuk melihat situasi sekarang di mana bagaimana kerajaan kita berusaha sedaya upaya bergabung tenaga bersama agensi lain dan kementerian lain untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat walaupun itu hanyalah pada jangka masa yang pendek. Tetapi inisiatif itu perlu diambil kira kerana kita lihat kepada penyelesaian masalah yang kritikal pada waktu ini dapat diselesaikan dengan kesepakatan ini. Kalaulah kiranya ada kementerian ataupun agensi yang tidak berhubung kait untuk menyelesaikan masalah, mungkin tidak akan menjadi seperti apa yang kita ada sekarang. Sebagai contoh, saya suka untuk menceritakan tentang inisiatif yang seperti ada sekarang itu, Mini Ramah. Di mana kalau kita perasan ramai orang mengambil tahu, ramai orang berseronok di atas inisiatif ini sebab perkara ini boleh untuk membantu mereka yang mungkin betul-betul terkesan, tak kisahlah dalam golongan belia ke, dewasa dan sebagainya. Mereka-mereka ini sebenarnya mungkin tiada platform untuk bagi tahu, mungkin tak ada duit nak makan, tetapi hanya sekadar dengan ada satu inisiatif ini, alhamdulillah boleh untuk survive hari ke hari dalam meneruskan kehidupan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau kita perasan pelbagai perkara yang boleh nampak, contohnya dalam Madani tersebut adalah pentadbiran manusiawi.
dan juga meraihkan kepelbagaian dalam peradaban, kita dapat lihat bagaimana kehidupan masyarakat yang sedia ada sekarang ini perlu bertolak ansur dalam menerima inisiatif kerajaan dan juga menyokong apa sahaja yang diberikan oleh kerajaan supaya dapat meneruskan lebih lagi inisiatif baru selepas saya yakin kerajaan lepas ini pun akan ada banyak perkara-perkara yang boleh ditentukan ataupun diambil kira, dan perkara itu tentunya akan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan, dan kita perlu beri peluang kepada kerajaan baru untuk meneruskan inisiatif ataupun agenda mereka, sebab mereka ada lagi masa 4 tahun lebih untuk meneruskan apa yang mereka perlu. Dari situ saya kira sangat membantu. Pada asasnya saling menghormati, perpaduan dan meraihkan kepelbagaian permintaan dan karinah dan sebagainya boleh membantu insya-Allah kerajaan yang baru ini meneruskan inisiatif mereka dengan cara mereka tersendiri. Berbakikan 2 minit lagi, Daniel, bantu kami fahami bagaimanakah Malaysia Madani konsep ini dapat bantu tebalkan sikit poket anak muda ni. Okey, terima kasih. Okey, saya suka dengan apa yang saudari tadi mention. Dia kata ada menu rahmah dan juga ada bantuan tunai rahmah dan sebagainya. Dan bagi saya ini adalah satu, walaupun kita nampak kecil, tapi kalau kawan-kawan saya sendiri dia orang suka. Kat sini ada menu rahmah lah, jom RM5 jadi RM5. So setengah orang, bagi setengah orang benda tu kecil. Tapi for heart, a whole community, setengahnya benda tu sangat besar. So it's a very good action yang dia orang dah ambil. And bagi saya, kalau kita nak judge tentang apa lagi yang dia orang nak buat tentang Madani ini adalah selalu awal, kerana macam yang kita tahu, baru saja kerajaan ditubuhkan dan baru saja konsep Madani ini diperkenalkan. Jadi perlu bagi masa yang secukupnya untuk mereka telaah dan untuk mereka enforce segala benda-benda dan juga idea untuk mereka buat untuk memajukan Malaysia. Tapi pada masa yang sama, saya suka untuk beritahu adalah beberapa langkah kerajaan yang diambil, terutamanya oleh Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi, yang mana dia telah pun cuba, kalau kita tengok Twitter, Rafizi Ramli, dia telah pun step by step dia put macam mana nak redakan inflasi dan kawal harga barangan. Dan bagi saya, ini adalah satu benda yang kita tengok sangat bagus. Memang the first step yang dia ambil adalah untuk redakan inflasi. Dan second of all, saya rasa antara yang baik oleh kerajaan sekarang adalah kerajaan perpaduan, yang mana kita tak lagi tengok pandangan politik orang untuk kita serve. Kita tak lagi tengok ini Melayu ke, ini Cina ke, ini India ke, tak. The concept of Madani itself is to cater to all race. Tak kira bangsa apa, tak kira agama apa, tak kira latar politik apa. It is to cater to every single one of them and to actually fulfill their needs back to the base of data yang mana mereka telah launch few days back. So, yeah, itu kena shock. Terima kasih kerana bantu kita memahami bagaimana kenaikan kos sara hidup ni menjejaskan poket rakyat, terutama anak muda, dan kongsikan antara solusi terbaik yang boleh diberikan oleh kerajaan menerusi Belanjawan 2023. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Daniel Abdul Majid, ahli politik, dan Syamila Nur Azizi, aktivis politik. Dan sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.